boleh kita buat. Cuma kadang-kadang ruang-ruang yang diadakan atau yang disediakan kepada parti politik khasnya pada pembangkang lah, kadang-kadang agak terbatas. Di malam ini paling tidak permulaan itu sudah mula. Jadi saya merasakan kalaulah forum sebegini, diskusi umum sebegini, perbincangan secara terbuka dapat kita terus anjurkan, sama ada di sini sama ada di tempat-tempat lain, saya rasa perbezaan itu akan dapat kita jurangkan, jarak itu kita kurangkan sedikit. Jarak itu pasti akan ada, tapi kita kurangkan sedikit demi sedikit untuk menuju kepada apa yang disebut sebagai perpaduan tadi. Tapi bersediakah misalnya parti Tuan Haji mengenepikan kepentingan politik untuk tujuan perpaduan? Saya datang malam ni. Kehadiran itu satu hal, tapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana, apakah rancangan misalnya parti PAS to reach out kepada bukan Melayu misalnya, dalam bukan sekadar dari segi kepentingan politiknya, tetapi untuk memastikan perpaduan itu, misalnya mewujudkan unity club misalnya yang dianjurkan oleh PAS. Dia ada di sini, kita nak minta satu ruang di RTM bagi kita cakap. Tapi sebelum itu kesediaan tadi yang ditanyakan oleh kesediaan Datuk dan semua, kesediaan ini sentiasa terbuka. Maknanya asalkan saja ada ruang untuk kita memberikan pandangan kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Kalau kita dijemput, kita akan terus. Saudara Lim Guan Eng kali pertama menjejakkan kaki ke RTM. Saya mungkin dah banyak kali. Sebelum ni kali terakhir saya di sini membincangkan apa pendirian kita terhadap isu Iraq. Kita bersama dengan kerajaan. Masa saya di parlimen, kita sebut kita bersama dengan kerajaan dalam isu Iraq. Terima kasih. Kita ada satu pertanyaan lagi ya, silakan. Ya. Silakan, boleh sebutkan nama? Nama saya Zahrani binti Kadir. Saya dari Hulu Langat. Ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada ahli-ahli kaedah yang dihormati. Di sini saya ingin bertanyakan satu soalan. Soalan saya ialah, apakah cabaran sebenar negara ini dalam konteks hubungan pelbagai kaum? Saya harap ahli-ahli panel, mana-mana ahli panel sudi menjawab soalan saya ini. Sekian, terima kasih. Kalau boleh diulang soalan tu. Very general. What is the cabaran? Saya ulang soalan ini. Apakah cabaran sebenar negara ini dalam konteks hubungan perpaduan kaum di negara ini? Apa cabaran, challenges yang kita hadapi? Kalau boleh Datuk jawab. Saya tengok cabaran ini ialah ekstremisme. Ya. Kalau ekstremisme ini wujud dalam masyarakat kita, itu merupakan cabaran yang begitu kuat. Ya. Kita semua mesti mengamalkan kesederhanaan, menghormati perbezaan kita. Ya. Dan sebenarnya perbezaan kita itu boleh menjadikan kekuatan kepada kita. Ya. Jadi sebab itu kita kena lawan apa juga bentuk ekstremisme yang ada dalam negara kita ini. Sama ada racial chauvinism, religious chauvinism dan lain-lainnya lah. Dan kalau semua rakyat Malaysia, semua parti politik boleh menerima, iaitu kita boleh berbeza pendapat, tapi pada akhirnya nanti kita semua adalah rakyat Malaysia. Saya rasa ini yang terbaik untuk negara kita. Dr. Dalisan, ya. Pandangan saya ada dari dua perspektif. Yang pertama terhadap kawasan-kawasan kejiranan. Sebab kita boleh berbanding dengan masa dulu. Sekarang ramai kaum India sudah ke kawasan bandar dan juga kaum Melayu Bumi Putra. Dan di sini bagaimana kita boleh wujud satu persefahaman di kawasan-kawasan kejiranan. Supaya melalui satu sistem, ada rukun tetangga, ada persatuan penduduk, ada kumpulan agama dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita boleh wujudkan pasukan-pasukan berbilang kaum di mana mereka berduduk di sama-sama tempat. Ini ada satu cara dan sistem yang kita nak wujudkan. Yang kedua, cabaran adalah bagaimana kita boleh dapat ramai lagi Bumi Putra masuk bekerja di sektor swasta. Dan bagaimana kita boleh wujud lebih banyak lagi peluang
untuk bukan bumi putera dalam sektor awam, public sector. Ini ada satu cabaran supaya walaupun DED kita telah wujud untuk hapuskan kemiskinan, restructuring society, tapi dalam aspek ini private sector, public sector ini, kita adalah cabaran untuk masa hadapan supaya tidak ada wujud satu situasi di mana dominasi satu kaum di satu sektor dan kaum lain di sektor lain. So ini boleh dikatakan. Saya nak lanjutkan sebelum pada saudara Lim. Kalau kita perhatikan dalam tahun 1970 hanya 13% rakyat kita tinggal di bandar. Tapi hari ini hampir 62 ataupun lebih ratus. Jadi apa kecabaran yang kita akan hadapi dalam konteks perpaduan ini, saudara Lim? Saya rasa saya sokong apa yang disebutkan tadi oleh Dr. Nasri tentang ini ekstremisme dalam semua bentuk. Tapi satu lagi yang kita harus memberikan perhatian dan juga berkaitan dengan soalan yang satu tadi. Satu aspek yang sangat penting ialah ancaman daripada rasuah. Rasuah di semua peringkat. Dan apa kena-mengena dengan soal perpaduan kaum? Kerana rasuah kalau tidak ditangani, dia akan merosakkan perpaduan kaum. Kerana bila ia dilakukan oleh sesuatu pihak, dia akan dilihat sebagai masalah kaum tersebut. Sedangkan dia adalah satu masalah nasional. Dan yang kedua, kita lihat dari segi cara yang ditangani oleh pihak berkuasa. Saya tak mahu sebut semua skandal-skandal rasuah. Saya kalau buat macam itu memang panjang. Tapi kita lihat dari satu contoh. Tapi macam ni, saudara Lim. Itu pendek saja. Buat tentang ini sebab apa, kita bukan nak bincang. Bukan Tapi kita cakap tentang soal perpaduan. Dari segi tanggapan bahawa ada diskriminasi. Nah, kalau itu soal persepsi lagi bukan? Persepsi. Kalau timbulnya diskriminasi, macam mana kita menangani rasuah? Dia akan mengusahakan usaha untuk mencapai kepada kaum. Saya bagi satu contoh yang baru berlaku baru-baru ini. Ia tentang tenaga. Bila tenaga dia tidak potong bekalan elektrik kepada 6 syarikat besar, itu pun telah berhutang hampir 500 juta ini. Saya rasa dari segi ini, kalau dia ditangani mengikut sesuatu sudut, dia tentu akan merosakkan kepada kaum. Kalau anda dengan tertentu, ada beberapa pertanyaan lagi. Ya, silakan. Ya. Soalan saya mungkin lebih sesuai ditujukan pada Datuk tentang dasar-dasar kerajaan. Saya dapat perhatikan memang terdapat dasar-dasar kerajaan yang mencolok kepada perpaduan kaum. Tapi masalah dan hakikatnya mungkin dasar-dasar ini pelaksananya lebih didasarkan kepada faktor luar lain. Mau tengok kepada kaum. Yang mana dia bersifat eksklusif. Tapi adakah Datuk mungkin terdapat kelemahan dalam pelaksanaan dasar ini? Yang mana faktor-faktor dalaman Dewan Security selalu dia dilalaikan dan program-program itu selalu dia tidak ditajamkan. Ini aspek pemantauan lah ya. Kita terus laksanakan tanpa perbincangan. Baik. Terima kasih. Saya akan minta Datuk Nazri jawab soalan ini. Berkenaan dengan data. Ya, sebenarnya tidak betul kalau kita mengatakan itu bahawa data ini tidak dibawa runding dengan orang ramai. Sebab data ini adalah data yang dibuat oleh kerajaan dan setelah berbincang dengan orang ramai macam dasar ekonomi baru. Sebagai contoh, jangan lupa itu bahawa kita ada maten, kita duduk, kita berbincang. Jadi semuanya dan kita berbincang dengan orang yang mewakili berbilang-bilang sektor dan juga kaum. Jadi tidak betul itu bahawa kita membuat dasar tanpa kita berunding dengan rakyat. Jadi saya nak menafikanlah apa yang telah dikatakan oleh saudara sebentar tadi. Dalam hal lain, jangan lupa itu bahawa kita masing-masing adalah orang yang dipilih oleh rakyat. Oleh kerana itu kita berhak untuk membuat satu dasar dengan merasakan bahawa kita mewakili rakyat kita. Apa yang kita cakap itu adalah apa yang rakyat kita sokong kita.